أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu,
dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali, dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung suatu kesusahan, kepayahan, tapi ia berkehendak membersihkan, mensucikan kamu, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Dan kenallah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu, serta ingatlah perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu, ketika kamu berkata, kami dengar dan kami taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil pada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, mereka lah ahli neraka. Wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu, ketika kaum kafir yang memusuhi kamu hendak menghulurkan tangannya untuk menyerang kamu. Lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kepada Allah jualah sesudah bertakwa itu, hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri. Selepas Allah Ta'ala menceritakan hukum hakam yang berkait dengan makan minum dan yang berkait dengan perkahwinan, yang merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikuti daripada mula ayat suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan janji kamu. Maka Allah menyebut salah satu daripada janji kita, kontrak kita, ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjanjian yang pertama yang mana Allah Ta'ala susun tentang makan minum kita dan juga perkahwinan kita. Itu melibatkan tentang hukum-hukum keperluan kita. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang keperluan kita beribadat kepada Allah. Lepas cerita tentang makan, cerita tentang buruan, cerita tentang binatang yang boleh dimakan, yang tak boleh dimakan, bukan cerita tentang hubungan dengan ahli kitab dari sudut makan, minum dan nikah kahwin, maka Allah menyebut tentang hukum ibadat pula. Yang tadi hukum makan minum, sekarang bicara tentang hukum ibadat, yang mana di antara munasabah hubung kaitnya ialah kita ada peraturan yang berkait dengan makan minum, kita ada peraturan yang berkait dengan mentaati Allah. Dan bila kita sebut mentaati Allah, yakni ibadat yang paling mulia sekali ialah solat. Sepakat ulama, khairu mawdu'in as-salah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik perkara itu solat. Dan kerana kedudukan solat dibicarakan, dihisap lebih awal.
awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat kelak ialah solat. Dan kita tahu bahawa solat tidak sah melainkan dengan wuduk. Semua solat disyaratkan wuduk, termasuklah solat jenazah. Bila kita sebut solat sahaja tidak akan sempurna melainkan dengan wuduk. Maka Allah Ta'ala menyebut muqaddimah kepada solat itu, yakni wuduk, yakni syarat dia. Dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut wahai orang beriman, maka ada perintah, ada larangan. Idza kuntum ila salat, bila kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu membasuh wajah-wajah kamu dan membasuh tangan-tangan kamu sehingga ke siku, dan juga menyapu kepala kamu dan membasuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Dan sekiranya kamu berada dalam keadaan junub, fattaharu, maka hendaklah kamu mandi. Hukum pertama tentang mengangkat hadas kecil melalui cara wuduk. Kita tahu bahawa orang bila mana tidak berwuduk dianggap berada pada hadas kecil. Tetapi bila mana mereka berada pada hadas besar, maka tidak boleh berwuduk. Untuk membersihkannya mesti dengan mandi. Sebab itu Allah menyebut fattaharu, maka hendaklah dia mandi. Kerana wuduk tidak boleh mengangkat hadas besar. Kemudian Allah menyebut wa in kuntum marda, dan kalau sekiranya kamu sakit, aw ala safar, atau kamu bermusafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun bila mana seseorang kamu itu kencing ataupun berak, yang berada dalam keadaan hadas, aw lamastumun nisa, atau kamu berada dalam keadaan junub bersama dengan isteri kamu, falam tajidu ma'a, lalu kamu tak jumpa air. Kerana hukum asal bagi kebersihan ialah air. Baik wuduk, baik mandi wajib, basuh kencing, basuh berak. Maka semuanya ini perlu kepada air. Kerana air ialah asas dalam bersuci. Namun lihat bagaimana Allah melapangkan dalam Islam. Kadang-kala air itu tak ada. Kadang-kala air itu sikit. Kadang-kala air itu keperluan pada benda lain lebih diutamakan. Maka bila Allah menyebut kalau tak ada air, maksudnya tak ada air terus, atau air itu sikit, atau air itu ada keperluan lain, atau air itu ada tapi jauh. Sedangkan waktu solat dah nak habis. Air jauh, melebihi berapa kilometer. Maka dalam 4 keadaan tadi, sama ada air tak ada, atau air sikit, atau air itu diutamakan pada benda lain terlebih dahulu, dibenarkan oleh syarak, atau air tadi berada di tempat yang jauh. Ataupun kata Allah Ta'ala, sekiranya sama ada kamu dalam 4 keadaan, sakit, musafir, berada dalam keadaan hadas kecil, kencing berak, atau berada pada hadas besar, yakni basuh tubuh. Maka tak jumpa air. Ketika itu kata Allah Ta'ala, fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Sa'idan, dengan menggunakan tanah. Sa'idan tayyiba, tanah yang ada debu yang suci. Tayyiban yakni yang suci. Famsahu, maka bagaimana cara menggunakan tanah atau tayamum? Famsahu biwujuhikum, maka hendaklah kamu sapu wajah kamu. Minhu, daripada tanah debu tersebut. Wa aidikum minhu, dan daripada menyapu muka kamu dan menyapu tangan kamu. Dan Allah menyebut hukum wuduk, Allah menyebut hukum mandi wajib, Allah menyebut tentang hukum tayamum. Maka ketiga perkara ini disebut dalam ahkam taharah, dalam bab bersuci. Wa imma wuduk, wa imma kita mandi wajib, dan sama ada kita membersihkan najis. Itu kencing berak kita. Sama ada kita wuduk kerana kita katakan untuk solat, atau kita mandi wajib disebabkan berjunub, haid, nifas dan sebagainya, atau disebabkan kencing dan berak. Maka ini disebut ahkam taharah, yang merupakan bab penting kalau kita belajar, kita buka kitab fiqh. Inilah pendahuluannya.
bab ataupun kitabut taharah. Kemudian Allah menyebut, lepas sebut cara berwuduk, kemudian menyebut mandi secara umum. Kerana mandi itu maklum. Maka tak perlu Allah detailkan mandi, basuh kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tulang kelangkang. Tak perlu. Sebab mandi tadi, semua orang akan menyampaikan air pada setiap anggota badan. Kerana itulah keselesaan. Ada pun berwuduk, tak ada orang tahu cara. Melainkan Allah Ta'ala ajar. Maka dia ajar wuduk dengan sebut secara detail. Iaitu 4 rukun utama. Habis mana lagi 2 rukun, Ustaz? Iaitu niat. Itu berada pada firman Allah, idza kuntum, bila kamu nak, itu niat. Dan yang keenam ialah tertib. Fardu wudu ada 6, kita tahu. Bermula daripada niat, basuh muka, tangan, menyapu kepala, kaki, kemudian tertib. Tapi dalam ayat kita baca ini menyebut 4 sahaja. Kerana inilah anggota basuhan. Lagi 2 bukan anggota basuhan. Yang pertama ialah niat. Ia bukan anggota basuhan, dia niat. Yang kedua tertib. Maka tidak perlu disebut di sini. Maka dimahami kerana Nabi SAW menyatakan innamal a'mal binniyat. Setiap amalan dengan niat. Baik, kenapa Allah Ta'ala cerita tentang wuduk? Saya dah katakan wuduk ini orang tak tahu cara wuduk. Kalau sebut mandi, dalam Quran tak sebut cara mandi macam mana. Cukup Allah kata kalau kamu berjunub maka mandi. Sebab mandi tu maklum dalam semua bangsa manusia. Bila kita sebut bagaimana pergi mandi, orang dah faham. Kita cakap dengan orang kafir pun mana mandi, dia pun faham mandi. Tapi kalau kita sebut mana wuduk, hanya orang Islam yang faham wuduk. Orang yang mungkin dia baru kenal Islam atau dia orang bukan Islam sebut wuduk, dia tak tahu apa itu wuduk. Kerana itu Allah mendetailkan cara wuduk. Mukanya, tangannya hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki hingga ke buku lali. Allah detailkan. Kemudian Allah menyebut keberangkalian yang mungkin berlaku ialah tak ada air. Atau tak boleh guna air. Sedangkan syarat untuk beribadat itu mestilah berada dalam keadaan suci. Maka kalau tak ada air maka debu. Tanah yang punya debu itu bermanfaat. Dengan cara bertayamum pada hukum yang maklum pada kita yang belajar buat tayamum. Itu dengan 2 tepukan. 1 tepukan disapu pada wajah. Kemudian 1 tepukan pada tangan kanan dan tangan kiri. Maka memadai. Disertai dengan niat ketika mana meletakkan debu pada wajah kita, iaitu niat untuk mengharuskan solat. Niat bagi pengharusan solat. Maka ini cara ringkas tentang tayamum. Baik, kalau kita lihat ayat ini, apakah sebab turun ayat ini? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ayat ini turun ketika mana kalungku hilang. Aisyah ni dia, mak dia bagi hadiah kalung. Tiba-tiba kalung ni hilang di Baidah. Di tanah lapang tempat Rasulullah berehat, pada tentera berehat. Sebelum mereka masuk ke Madinah. Maka Nabi SAW pun parking unta dia. Dan Rasulullah SAW berbaring seketika. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang lalu memarahi Aisyah. Sebab kamulah semua orang tak boleh gerak lagi. Kami terpaksa mencari kalung kamu. Maka mereka pun tunggu untuk mencari kalung. Sampai tertidur malamnya. Bila bangun subuh esok tak ada air. Tak ada air. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang beriman, dalam bab tayamum. Dan riwayat yang lain, bila Aisyah menceritakan, kalungku hilang buat kali yang kedua. Dulu kali pertama dah hilang. Sehingga berlakunya peristiwa fitnah pada Aisyah. Sekali lagi, Aisyah ikut Nabi SAW pergi berperang. Tiba-tiba hilang lagi. Lalu kata Abu Bakar, wahai anakku, kamu ni memang suka menyusah orang. Kamu lagi yang hilangkan. Kamu membebankan orang lain. Maka tiba-tiba Allah turunkan ayat tayamum. Lalu kata Abu Bakar pada Aisyah, wahai Aisyah, rupanya kamu bukanlah membebankan, innaki la mubarakah, kamu ni berkat. Ya mula-mula macam Abu Bakar kata beban ni duk hilang benda ni, rupanya berkat. Sebab itu para sahabat lain bertemu dengan Abu Bakar dengan berkata, laqad barakallahu linnas fikum ya ala Abi Bakrin. Sesungguhnya semua manusia dapat keberkatan disebabkan keluarga kamu wahai Abu Bakar. Lihat hebat. Peristiwa kalung Aisyah hilang rupanya untuk satu hikmah. Apa dia? Pensyariatan tayamum. Kalau tidak, tak ada hukum tayamum. Sebab itu kata Abu Bakar, mula-mula marah.
Kemudian Abu Bakar berkata, selepas itu bila turun ayat tamu, wahai anakku, kamu benar-benar membawa keberkatan. Sebab bila dengan sebab seseorang turunnya ayat Quran, maka itu keberkatan. Sebab setiap kali ayat ini diturunkan, maka orang akan ingat latar belakang kisahnya ialah Aisyah radhiyallahu taala anha hilang kalung sehingga Rasulullah tertidur di tempat tersebut. Bila bangun nak solat subuh tak ada air, maka bermulalah syariat tayamum. Kerana kita tahu Nabi SAW tidak pernah tayamum sebelum itu, menggunakan air. Tapi bila berlaku peperangan ini pada tahun ke-6 Hijrah, maka mula pensyariatan tayamum berlaku. Maka ini hikmah. Kemudian bila Allah menyebut tentang hukum wudu, kemudian Allah Ta'ala menyebut hukum tayamum, maka Allah Ta'ala menjelaskan apakah tujuan hukum-hukum tersebut. Dengan firman-Nya, Allah Ta'ala kata apa? Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak mau membebankan kamu. Walakin, tetapi Allah menginginkan liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu, untuk menyucikan kamu. Walau tidak ada air untuk kamu sucikan diri kamu dalam ibadat, maka Allah gantikan dengan debu supaya kamu tetap berada dalam keadaan suci dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan gini, contoh kita biasa solat pakai wuduk, guna wuduk. Tiba-tiba tak ada air untuk berwuduk, kita pun nak solat, kita rasa macam mana? Rasa serba salah serba salah. Tapi bila Allah gantikan, baik, ada gantian dia, tayamum. Lalu kita tayamum, kita rasa tak serba salah? Tak, sebab ini juga benda yang diharuskan kita menggunakan sebagai bersuci, debu dan tanah. Maka di situ hilang rasa berat dan beban kita. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak solat, tiba-tiba kat RNR tu tutup surau dia, tuan-tuan rasa tak beban? Atau pai air tak ada, rasa beban? Maka Islam tak akan biarkan umatnya ada dalam keadaan bebanan, melainkan diberikan rukhsah, keringanan. Sebab tu kita tuan-tuan tak perlu susah kalau sekiranya kalau dalam perjalanan surau tutup, kunci dan sebagainya, kerana telah dijadikan semua bumi ini masjid untuk kita. Sembahyanglah kat mana, tak ada masalah. Maka itu adalah kelonggaran, rukhsah. Maka demikian juga berwuduk tadi, Allah Ta'ala gantikan dengan debu, dengan tanah sebagai memberi keringanan kepada kita dalam beribadat dan menyempurnakan nikmat. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wadhkuru ni'matallahi alaikum, maka ingatlah kamu semua akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kamu. Ya, nikmat dari sudut bab Allah Ta'ala memandu kita dalam masalah makan dan minum, dan persoalan hukum hakam, dan demikian juga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam urusan agama. Urusan agama tuan-tuan sekalian, bila mana kita mula rasa sempit, sukar, maka Allah Ta'ala mudahkan kita dengan banyak perkara. Sebab itu kaedah fiqh menyatakan iza dhaqal amru tasa', bila kita berada dalam kesukaran, Islam melapangkan kita. Contoh, kasut kita tak boleh buka, maka kita memadai menyapu khuf. Misalnya, kita tak nak buka stoking kulit kita, memadai menyapu khuf. Ini yang disebut oleh Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, maka kenanglah nikmat Allah atas kamu. Baik, kenapa Allah sebut nikmatullah? Kenapa tak sebut ni'amallah, nikmat-nikmat Allah? Kerana satu nikmat itu bercabang-cabang nikmat lain. Contoh, satu nikmat Allah mata. Mata kan? Satu nikmat. Tapi daripada mata tadi bercabang-cabang nikmat lain, dapat membezakan warna, membezakan jarak. Bukan sekadar untuk memandang, tetapi boleh tahu jarak, boleh tahu warna, boleh cam muka itu, muka ni, boleh cam jantina melalui mata. Tengok tahu perempuan, tengok tahu lelaki. Maka itu adalah nikmat-nikmat yang kita katakan cabang-cabangnya. Sebab itu Allah menyebut, ingatlah nikmat Allah. Perkataan nikmat tu macam satu je nikmat Allah. Kenapa Allah sebut tunggal satu? Sebab dalam nikmat Allah tu ada nikmat-nikmat yang banyak, bercabang-cabang. Bahkan kalau kita hitung dalam satu nikmat sahaja, kita tak boleh hitung. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah, kamu tak boleh hitung. Hei, ini kan satu nikmat Allah, macam tak boleh hitung. Kerana pada satu nikmat itu berjuta cabang nikmat. Lidah, satu nikmat. Apa yang boleh dilakukan oleh lidah? Dapat merasakan lebih 8,000 jenis rasa. Masang, masing, pahit, manis, masing-masing sekali, sweet sour sekali. Boleh tahu masing tahap mana.
Ni masing rebeng ke, tahu heber ke, semua tahu. Dengan lidah, tahu kekuatan pedas, ni pedas sikit, pedas banyak. Ni pedas lada hitam ke, pedas repah ke, pedas lada ke. Semua tahu dengan lidah. 8,000 jenis rasa kita boleh rasa. Dan lidah ni boleh menyebabkan kita bercakap. Bukan sekadar bercakap bahasa Melayu, bercakap bahasa Inggeris, bercakap bahasa India, bercakap bahasa Cina, bercakap bahasa-bahasa lain. Hanya satu lidah yang tak berubah. Tuan-tuan cakap Inggeris, lidah macam ni juga. Tuan-tuan makan belacang pun lidah ni. Tuan-tuan cakap Arab pun lidah macam ni. Kita cakap Melayu pun lidah macam ni. Cakap Jawa, cakap Bugis. Ada beza. Kenapa lidah Bugis lain? Lain Ustaz bila cakap lidah, bila dia cakap Bugis, lidah dia macam bulat, macam duriang tu Ustaz. Tak mungkin. Lihat satu nikmat lidah. Beribu, berjuta cabang-cabang. Sebab itu Allah Muhammadi menyebut nikmat. Satu je nikmat. Itu pun kita dah lemah untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah sebut, wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Mitsaq artinya hukum hakam, perintah-perintah yang Allah Ta'ala letak ikat kamu dengannya. Ya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang ada agama, maka kita terikat dengan hukum hakam Allah. Allah ikat kita. Kita dah baca ayat sebelum ini, siapa yang mengingkari hukum syariat Allah maka terbatas semua pahalanya. Terkeluar dia daripada Islam. Faqad habita amaluhu, maka amalannya terbatas. Idh kuntum, dan ingatlah ketika mana kamu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Maka inilah sifat orang beriman, kita dengar, kita patuh. Wattaqullah, maka hendaklah kamu senantiasa bertakwa pada Allah. Apa maksud dalam ayat ini? Yakni sentiasa menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sesuai dengan lidah kamu berkata, kami dengar dan kamu patuh. Sesuai dengan perjanjian yang telah Allah Ta'ala menteri antara kamu dengan Allah Ta'ala. Antara janji kamu waktu kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, puasa, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Tuhan sekalian alam. Maka ini misak, perjanjian. Inna Allah alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Kita lakukannya kerana ikhlas atau tidak, Allah tahu. Kita buat atau tidak buat perintah-perintah Allah Ta'ala, kita syukur atau tidak syukur, maka Allah Ta'ala mengetahui. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang hukum berkait dengan wuduk. Yang saya katakan apa sinonim dan munasabahnya dengan bab makan minum yang kita sebut semalam dan kemarin. Kerana kalau dalam bab makan minum ini berkait dengan ibadat rububiyah. Apa itu ibadat rububiyah? Yakni Allah yang menguruskan, mendisiplinkan kita. Maka dalam bab wuduk ini dia berkait dengan ibadat taat, iaitu kepatuhan kita pada Allah. Macam mana kita menterjemahkan kepatuhan kita pada Allah? Makan minum keperluan kita yang bersifat jasmani. Nikah kahwin bersifat jasmani. Maka Allah bawa kita satu peraturan yang bersifat rohani, itu solat. Sebab kita kalau makan minum untuk apa? Pertama untuk fizikal kita lah, sihat. Nikah kahwin pun sama, untuk fizikal kita. Maka datang perkara yang membabitkan rohani kita, iaitu bersuci dan melakukan ibadat yang utama, yakni solat. Tapi solat tak akan sempurna melainkan dengan bersuci, dengan menggunakan air atau menggunakan debu, yakni tayamum. Dan juga dijelaskan kepada kita waktu mana keuzuran tersebut, kemudian hukum hakam yang berkait dengannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hukum lain pula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina lillah, hendaklah kamu semua menjadi qawamin, penegak hukum Allah. Syuhada bil qist, saksi-saksi kebenaran. Wala yajrimannakum, janganlah menyebabkan kamu syana'anu qaumin, kebencian kaum. Yakni janganlah kebencian kaum menyebabkan kamu menjadi jahat. Ala alla ta'dilu, dan kerana itu kamu tidak mahu berlaku adil. I'dilu, maka berlakulah adil. Huwa aqrabu littaqwa, kerana ia menghampiri takwa, penyebab kepada takwa. Wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, maka Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik, kenapa tiba-tiba bercakap tentang isu perundangan, isu penyaksian? Kerana sembahyang yang betul,
menjadikan seorang itu akan berlaku adil dan mentaati perintah Allah. Itulah falsafah solat. Kalau dalam solat kita diajar tunduk dan patuh untuk berdiri, untuk rokok, untuk iktidak, untuk sujud sehingga akhirnya memberi salam. Dan sebelum itu mengambil wuduk dengan cara dan dengan rukun-rukun dan dengan fardu-fardunya. Niatnya, basuh mukanya, tangan ke siku, menyapu kepala, membasuh kaki dan tertib. Maka falsafah ibadat solat itu perlu diterjemahkan dalam falsafah muamalah kita dengan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah perkara keji dan munkar. Antara perkara munkar itu ialah tidak berlaku adil pada orang lain hanya disebabkan permusuhan dan dendam. Baik, kita lihat apa sebab turun ayat ini supaya kita faham penafsirannya. Ayat ini turun kepada Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir iaitu satu kabilah Yahudi selain daripada Qainuqa, Nadir, Quraizah. Di mana Bani Nadir mereka berkomplot untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala menurunkan wahyu memberitahu kepada Rasulullah sehingga baginda terselamat daripada komplot tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan umat Islam, bala tentera Islam bagi mengepung Bani Nadir, dan kepungan itu berlaku selama 6 malam ataupun 6 hari untuk mereka menyerah diri. Lalu Yahudi nampak memang mereka tak menang. Lalu mereka hantar seorang perunding minta supaya mereka tidak dibunuh. Padahal mereka ni merancang komplot nak bunuh Rasulullah SAW. Macam mana komplot mereka? Iaitu ketika mana Rasulullah lalu di lorong-lorong Yahudi, mereka ambil batu, mereka nak empak atas kepala. Tetapi Allah Ta'ala menahan tangan Yahudi tadi. Dia angkat batu, yang gagah angkat batu, tak boleh nak jatuhkan. Tertahan batu tersebut. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah beritahu tentang perancangan Yahudi nak bunuh Rasulullah SAW. Maka Nabi cepat-cepat keluar daripada kabilah Bani Nadir. Yang asalnya Nabi pergi untuk berbincang tentang pembayaran diat, pembunuhan yang perlu dibayar oleh orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi ini mengkhianati Rasulullah. Mereka merancang, mereka kata, kita tahu Nabi akan masuk kampung kita, kita bunuh dia. Lalu mereka pun tunggu Nabi lalu satu lorong untuk empak batu atas kepala baginda SAW, tapi malaikat Jibril menahannya. Dia tak boleh nak empak. Bila tak boleh nak empak, lalu Allah wahyukan pada baginda SAW, Nabi berjaya melepasi komplot tersebut. Nabi kumpul bala tentera Islam, lalu mengepung Bani Nadir. Dan kepungan itu berlangsung selama 6 hari. Lalu Yahudi ni tak tahu nak keluar daripada kepungan. Lalu mereka menghantar perunding minta Rasulullah jangan bunuh mereka. Dan Rasulullah benarkan mereka keluar dengan membawa harta-harta yang semampu dibawa oleh unta. Sebab dahulu saudara mereka Bani Nadir juga dihalau. Sebab khianat pada Nabi SAW. Mempelekehkan baginda dan menganiaya orang Islam. Jadi mereka nak Bani Nadir ini, nak mereka dihalau juga seperti Bani Qainuqa. Iaitu dipelihara darah mereka, mereka boleh ambil harta walau sekadar bebanan unta. Maka Rasulullah SAW setuju. Sebab Nabi bukanlah suka bunuh orang. Tapi sebagai orang Islam ni marah, ya Rasulullah, mereka kan dah komplot untuk bunuh kamu. Apa kata kita cincang je mereka? Kita tangkap mereka, kita bunuh mereka, kita cincang-cincang. Maka tu ayat ini. Janganlah kebencian kamu pada satu kaum sehingga kamu tak berlaku adil. Contoh kadang-kadang kita baca surat khabar. Kita dengar seorang tu ditangkap kerana tuduhan membunuh. Kerana tuduhan mendera. Kerana itu dan ini. Kita ni tuan-tuan adalah anak dah. Jangan. Walaupun kita benci, mereka belum diadili lagi. Biarlah masuk mahkamah dulu. Tapi kita dah kecam teruk-teruk dah. Barangkali mereka tak bersalah. Mereka dituduh. Ya orang kita tuan-tuan bila berita masuk surat khabar, orang ni baru dituduh tak masuk lagi mahkamah. Sedangkan kaedah Islam menyatakan seorang itu tidak bersalah melainkan sesudah dibuktikan. Semua orang tak bersalah melainkan dibuktikan di mahkamah. Itu cuma tuduhan. Betul lah Ustaz. Jangan pegang pada prinsip keadilan. Seorang bila mana dituduh jangan kata dia dah buat. Dia ditangkap kerana tuduhan rasuah. Jangan kata dia rasuah. Dia ditangkap tuduhan membunuh. Jangan kata lagi dia bunuh. Ditangkap kerana tuduhan mendera. Jangan cepat kita terus sebar gambar dia ni pendera. Terus kita melaknat. Inilah manusia bertopengkan. Inilah syaitan bertopengkan manusia. Tuan-tuan jangan cepat sangat. Kita kena berlaku adil. Walau bagaimana kita marah, kita benci pada seseorang,
Bila orang belum lagi didapati bersalah, jangan. Hatta kalau mana mereka bersalah, mereka sudah mendapat hukumannya. Maka kita jangan melampau-lampau mengeji. Sebab itu Allah turunkan ayat ini. Panduan pada orang beriman. Ya, sebagai orang Islam marahlah pada Yahudi sebab Yahudi ni nak bunuh Rasulullah. Mereka kata, apa kata kita tangkap Yahudi, kita bunuh, kita cincang-cincang. Kita kelar-kelar dia ni. Buat macam ikan selayang, buat macam ikan kembung. Kita kelar dia. Lalu kata Nabi SAW, jangan. Maka turun ayat ini. Wahai orang beriman, jadilah kamu saksi yang adil. Dan janganlah kerana kebencian kamu pada satu kaum sehingga kamu melampau-lampau dalam memusuhinya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita diajar. Macam mana pun kita berhadapan dengan musuh Islam. Atau macam mana pun kita berhadapan dengan orang-orang yang tertentu, yang buat jenayah atau sebagainya, maka berlaku adil. Jangan kita mengecam sebelum kita tahu pokok pangkal ceritanya. Jangan cepat menuduh kalau belum tahu mana betul, mana salahnya. Maka sebab itu turun ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Dan Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka keampunan Allah dan pahala yang besar. Tuan-tuan, ini janji Allah bagi setiap hamba Allah yang patuh pada perintah Allah. Sama ada patuh daripada dalam bab pertama lagi berburu, dalam bab makan minum, dalam bab perkahwinan, dalam bab ibadat, wuduknya, tayamumnya, semua ini kita buat dengan peraturan Allah Ta'ala, maka janji Allah nak beri kita dua perkara yang agung, yang hebat. Satu, keampunan. Tuan-tuan, tak ada benda yang lebih utama daripada keampunan. Kalau bila Allah ampun kita, masuk syurga. Kalau Allah ampun je dosa kita, maka kita masuk syurga. Kalau kita buat amal soleh, belum tentu masuk syurga. Belum. Sebab mungkin di sebalik amal soleh tadi, ada kecacatan, ada dosa kita buat. Mungkin Allah akan hisap tu dulu. Tapi bila Allah ampun je dosa kita, automatik syurga. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan bukan sekadar pengampunan, tetapi pahala yang besar. Menjadi kebiasaan Quran, bila sebut orang beriman, Allah akan sebut orang kafir. Supaya orang beriman takut jangan terjebak jadi macam orang kafir. Bila sebut pula orang kafir, Allah sebut orang beriman. Supaya orang kafir tadi melihat keadaan yang lebih baik dengan beriman pada Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni perintah-perintah kami, larangan-larangan kami, perintah makan, perintah minum, perintah perkahwinan, perintah ibadat, sehingga semua perintah-perintah lain mereka mengingkarinya. Ulaika ashabul jahim, mereka lah penghuni neraka jahim. Kemudian sesudah itu Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Kalau ayat sebelum ini kita baca, Allah juga mengajar kita supaya mengingati nikmat Allah Ta'ala. Ayat sebelum ini yang kita baca, iaitu pada ayat yang ke-7, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah atas kamu. Ayat ini Allah ulang lagi, ingat nikmat Allah atas kamu. Idh hamma qaumun, ketika mana sekumpulan, satu kaum bercita-cita untuk membunuh kamu. Ia berlaku kepada Yahudi Bani Nadir, ia berlaku kepada musyrikin Mekah, dan juga lain-lain orang yang cuba merancang membunuh Nabi SAW. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah halang. Allah pelihara Nabi SAW daripada dibunuh. Wattaqullah, maka nikmat itu kamu kena syukur. Maka bertakwalah kamu pada Allah, dan kepada Allah seluruh orang beriman akan menyerahkan urusannya. Maka Allah menyebut antara nikmat Allah pelihara Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala pelihara orang beriman sebenarnya daripada tangan-tangan yang ingin membunuh orang Islam semuanya. Tuan-tuan, dah lama orang-orang kafir bercita-cita untuk menghapuskan orang Islam daripada akar umbi. Mereka tidak pernah berjaya. Baik dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua, baik dalam perang-perang yang tertentu yang dinamakan sebagai pembersihan etnik, tathhiru irq, tidak berlaku. Maksudnya umat Islam kekal kukuh, utuh dan kuat. Maka ini nikmat Allah. Mereka pernah buat di Bosnia, mereka pernah buat di Yugoslavia, mereka pernah buat di Xinjiang dan masih buat. Mereka pernah buat di banyak negara-negara Islam. Maka orang Islam tetap dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga mereka ada sehingga hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu nikmat yang agung, nikmat yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.